selamat sejahtera, apa khabar? Okay, diharapkan semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung pembelajaran Komsas kita. Okay, hari ini kita nak belajar novel. Okay, kamu keluarkanlah buku novel Destinasi Impian. Okey, sebab kita nak belajar tentang novel Destinasi Impian. Okey, seperti biasa, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Okey, iaitu menyatakan aspek Komsas dengan betul. Okey, kriteria kejayaan. Okey, yang pertama, menyatakan tema dan persoalan novel. Okey, yang kedua, menerangkan watak dan pewatakan novel. Dan yang ketiga, menghuraikan plot novel. Okey, jadi hari ini cikgu tak bagi banyak. Okey, sebabnya novel dia banyak kupasan yang kita kena tahu, yang kita kena belajar. Jadi tak boleh bagi banyak. Okey, nanti selebihnya kita akan sambung. Okey, tema dan persoalan novel. Okey, kita lihat dulu apa tema novel ini. Okey, tema novel ini ialah tentang cabaran yang perlu ditempuhi dalam setiap liku kehidupan. Okey, persoalan pula. Okey, yang pertama, tentang kepentingan menjaga bahasa. Yang kedua, persoalan ketabahan menghadapi dugaan. Okey, yang ketiga, persoalan insaf akan kesilapan diri sendiri. Yang keempat, kepentingan membaca. Yang kelima, menerima teguran dan kritikan dengan positif. Dan yang keenam, kepentingan beriadah untuk menjaga kesihatan. Okey, watak dan perwatakan dalam novel ini. Okey, watak Johari. Okey, perwatakan bagaimana? Okey, perwatakan Johari. Okey, Johari ialah sepupu Azlina dan Firdaus. Okey, kemudian seorang pelajar UPM. Okey, Johari juga seorang yang gemar membaca. Okey, dia tak suka buang masa macam itulah. Okey, dia suka membaca. Okey, masa yang dia ada, dia banyakkan membaca. Okey, dan dia sering bawa bahan bacaan bersama-sama dia. Okey, kemudian tidak gemar menonton televisyen. Okey, dia memang tak sukalah nak habiskan masa dia dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Okey, kemudian seorang yang adil. Okey, kenapa dikatakan adil? Okey, sebab Johari membuat keputusan untuk meneruskan ekspedisi berbasikal tu dengan membuat undian lah, berdasarkan undian. Okey, jadi undian di antara Azlina dengan Johari tu. Okey, jadi sebabkan undian tu, jadi teruskan perjalanan. Okey, kemudian seorang pencinta bahasa. Okey, Johari berasa marah apabila terdapat rakyat Malaysia yang tidak menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik. Okey, watak Firdaus. Perwatakan. Okey, Firdaus ni ialah abang kepada Azlina. Dia abang. Okey, kemudian Firdaus ni berperwatakan lembut. Kemudian Firdaus seorang yang tinggi lampai, berambut keriting halus, berhidung mancung. Okey, mancung bukan mancing. Okey, kemudian berkulit putih. Okey, abaikan kesalahan ejaan kat situ ya. Okey, kemudian seorang anak manja. Okey, dan dia seorang yang kurang mahir berenang. Okey, watak yang ketiga Azlina. Okey, kita tengok perwatakan Azlina. Okey, Azlina seorang yang kurus, dan dia tinggi lampai. Okey, berusia 16 tahun. Okey, seorang olahragawati sekolah. Okey, olahraga lah. Okey, dia sangat aktif sukan. Okey, kemudian aktif bersukan. Okey, gadis yang lincah dan kasar. Okey, kemudian bijak berdebat. Okey, dia juga seorang debater lah, seorang pendebat di sekolah dia. Okay, kemudian memiliki 4 orang kakak dan seorang abang. Okay, abang dia tu yang Firdaus tu lah. Okay, itu sebabnya mungkin Firdaus tu berperwatakan lembut sebab adik-beradik dia semua perempuan. Okay, kecuali dia. Okay, kita tengok watak Mazlinda. Okay, dan perwatakan Mazlinda ni bagaimana? Okay, Mazlinda ialah seorang gadis yang cantik, dan diminati oleh Firdaus. Okey, walaupun Firdaus ni lembut, tapi dia tetap suka pada perempuan sebab kadang-kadang ada orang salah faham, lembut jadi tak suka perempuan. Salah dia watak je, perwatakan je lembut. Okey, tapi
naluri tetap sama, okey, macam lelaki biasa. Okey, kemudian pewatakan seterusnya pandai berenang. Okey, kemudian seorang yang peramah dan murah dengan senyuman. Okey, kita lihat pula plot novel. Okey, ada lagi watak Sazali dan Moksin, okey, Kasmadiana. Okey, kemudian kawan-kawan kepada Johari. Okey, tapi cikgu tak huraikan di sinilah. Okey. Kamu boleh baca buku novel kamu untuk lebih lanjut. Okey, kita tengok plot novel. Okey, untuk plot, okey, ada permulaan. Okey, kemudian mestilah ada perkembangan cerita. Okey, kemudian ada perumitan ataupun konflik cerita. Okey, kemudian kemuncak cerita. Okey, dan peleraian cerita ataupun pengakhiran ceritalah. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Okey, permulaan. Okey, cerita ni bermula bagaimana? Okey, dimulakan dengan apa? Okey, dimulakan dengan pertelingkahan kecil antara Firdaus dengan Azlina. Kerana Firdaus ni letih untuk meneruskan ekspedisi berbasikal itu. Selepas dia sahut cabaran datuk dia lah. Firdaus dia berasa letih serta rasa menyesal kerana mengikut Azlina dan Johari dalam aktiviti tersebut. Ini permulaan cerita. Kita tengok perkembangan cerita. Firdaus sering bergaduh dengan Azlina. Maknanya sepanjang perjalanan tu asyiklah bergaduh dengan adik dia. Kerana ingin pulang dan tidak mahu meneruskan perjalanan tersebut. Dia nak balik. Johari pula tetap dengan rancangannya untuk berbasikal ke Pantai Morib. Maknanya dia tetap nak sahut cabaran datuk mereka ni lah. Kemudian hal ini, hal tersebut dipersetujui oleh Azlina. Sebab apa? Johari ni buat undian lah. Tanya siapa yang nak teruskan, siapa yang tak nak. Melalui undian, Azlina teruskan, Firdaus tak nak. Jadi Firdaus seorang sajalah yang tak nak kan. Jadi mereka tetap teruskan perjalanan. Firdaus terpaksa mengikut rancangan mereka kerana tidak mahu ditertawakan oleh rakan-rakan dan datuknya. Walaupun dia rasa sangat letih dan sangat menyesal kerana telah menyertai perjalanan tersebut. Kita tengok perumitan ataupun konflik cerita. Azlina dia mengalami kecederaan setelah terjatuh dari basikalnya. Firdaus dimarahi oleh Johari kerana tidak menolong adiknya. Sebaliknya bertindak menyakitkan hati adiknya. Mereka berpisah dalam perjalanan kerana Firdaus mengayuh basikalnya dengan laju setelah dimarahi Johari. Jadi maknanya diorang ni berpisah lah. Lepas Johari marah tu, lepas tu dia pun tak tolong pun adik dia yang jatuh tu. Dia terus je kayuh basikal dia dengan laju. Tak menghiraukan pun adik dia yang jatuh ni. Jadi Johari lah yang tolong adik dia. Firdaus disambut oleh rakan-rakan sekolahnya manakala Johari dan Azlina berkemah di kemah rakan-rakan Johari. Jadi maknanya bila sampai di Pantai Morib, rakan-rakan mereka ni, rakan-rakan sekolah sambutlah. Sebab Johari yang sampai, Firdaus yang sampai dulu. Azlina dengan Johari kemudian, sebabnya Azlina dah jatuh tadi kan. Kemuncak cerita. Firdaus berkemah bersama-sama rakan-rakannya tanpa mempedulikan Johari dan Azlina. Rakan-rakan Firdaus telah mengetahui rahsia dirinya yang berbohong, yang mengatakan bahawa Azlina yang menjadi punca ekspedisi berbasikal mereka menjadi lambat. Maknanya masa sampai tu Firdaus bagi tahu Azlina lah sebab mereka sampai lambat, tapi sebenarnya punca sebenar ialah dari Firdaus. Firdaus ni yang banyak songeh, penat lah, itulah, menyesal, bergaduh. Jadi puncanya ialah Firdaus, bukan Azlina. Jadi kawan-kawan pun sebenarnya tahu. Mereka sering menyindir Firdaus untuk menguji Firdaus ni sehingga dia berasa serba salah. Kemudian peleraian cerita. Johari dan Azlina
pulang tanpa Firdaus. Okey, sebab Firdaus tak nak balik lagi. Okey, Firdaus berbohong kepada Mazlinda dengan mengatakan bahawa dia pandai berenang. Okey, sebenarnya dia tak pandai berenang pun. Okey, dia tak pandai berenang tapi dia bohong, dia kata dia pandai berenang. Okey. Okey, diorang ni mandi-manda lah. Okey, kemudian ketika mandi di laut, okey, dia telah lemas tetapi berjaya diselamatkan oleh Mazlinda. Okey, selepas Firdaus ni sedar, okey, Firdaus menyesal setelah ditegur oleh Johari kerana tidak berlaku jujur dan mudah lupa diri setelah berjaya. Okey, itulah peleraian cerita Destinasi Impian. Okey, untuk latihan cikgu akan hantar kemudian. Okey, nanti cikgu hantar kemudian. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Okey, jaga diri. Bye.